Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam maju Johor. Yang saya hormati dan dambakan bagi dikasihi Yang Berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman Datuk Bandar Johor Bahru. Yang saya hormati Yang Bahagia Datuk Muhammad bin Nurmat Ketua WIP serta barisan sahabat seangkatan ahli-ahli majlis yang cukup berdedikasi, Tuan Haji Miswan Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Tuan Hajah Insinyur Nazatul Shimah Muhammad, Timbalan Setiausaha, barisan ketua jabatan, rakan-rakan media dan hadirin sekalian. Izinkan saya membuka tirai ucapan saya ini dengan membongkar sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Tabarani dalam kitab Al-Mu'ajjam Al-Awsat yang bermaksud, sesungguhnya Allah SWT mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu pekerjaan itu, dia melakukan dengan itqan, yang ini sangat bersungguh-sungguh. Pedoman dan iktibar besar dari hadis di atas mengingatkan kita semua betapa sifat amanah dan kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan ini turut berkait rapat dengan prestasi dan kecemerlangan takbir urus sesebuah organisasi. Apabila nilai dan makna ini disematkan dalam kalbu jiwa, sudah tentu sesebuah organisasi ini mampu untuk mengoptimumkan kualiti perkhidmatan yang efisien dan berdaya saing dalam apa jua industri bagi membentuk keterampilan masyarakat dan komuniti yang madani. Saya ingin mengambil peluang ini mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Memanda Menteri Besar Datuk Wan Hafiz Ghazi kerana telah melantik saya dan beberapa sahabat seangkatan saya yang mewakili generasi muda dalam sebuah organisasi terpenting di Bandaraya Johor Bahru. Ini bukti keseriusan tampuk pemerintahan negeri Johor yang ingin menterjemahkan adunan dan gabungan idea baru, bugar dan malas segar serta mereka yang berpengalaman dalam merealisasikan kedinamikan hala tuju Bandaraya Johor yang lebih moden dan berdaya saing tanpa memingkirkan harga sebuah sejarah ketamadunan hebat bangsa Johor, budayanya dan roh bandaraya dalam mengembalikan semangat the great civilization of Johor. Yang Berhormat Datuk Bandar serta ahli permusyawaratan sekalian, dasar warisan ini kita sering mendengar, melihat dan berhujah mengenai betapa pentingnya visi dan misi yang digariskan di peringkat global hinggalah ke kerajaan tempatan berkenaan matlamat pembangunan mampan atau istilah popularnya Sustainable Development Goals. Matlamat pembangunan mampan seperti mana digariskan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang mempunyai 17 matlamat global merencanakan untuk digarap dalam garis masa sehingga tahun 2030. Namun yang ingin saya sentuh pada hari ini adalah berkenaan matlamat ke-11, iaitu kemampanan bandaraya dan komuniti. Perkara pertama ini berkenaan jaringan pengangkutan awam seperti mana klausa 11.2 SDG Goals of United Nations dengan izin provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport system for all, improving road safety notably by expanding public transport with special attention to the needs of those in vulnerable situation, women, children, person with disabilities and older person. Ungkapan di atas jelas bermaksud betapa pentingnya sebuah bandaraya menyediakan infrastruktur jaringan pengangkutan awam yang bersepadu serta penyediaan kemudahan lalu siar yang sangat mesra dengan komunitinya, meliputi semua golongan masyarakat di bandaraya dan penyediaan kemudahan asas dan tertib penyelenggaraannya. Kesediaan sebuah bandaraya dalam menungkah arus deras kemajuan, aruslah selari dengan denyut nadi komuniti dan penghuni. Jaringan pengangkutan awam yang bersepadu, efisien dan sistematik haruslah dijelmakan melalui konsep sebuah dan naratif yang tepat dan bukan hanya menjadikan kemudahan pengangkutan awam ini sebagai pelengkap sekunder. Aliran jaringan pengangkutan awam dan kemudahan siar kaki yang mesra pengguna akan meningkatkan secara langsung kemandiri dan produktiviti sesebuah bandaraya. Mengikut kajian yang dilakukan sebuah firma antarabangsa,
Cities Climate Leadership Group, analisa menyeluruh berkenaan keterusan jaringan kemudahan komputer awam ini meliputi bersama kajian terperinci menyeluruh berdasarkan data berkenaan permintaan pengguna masa kini dan 1 hingga 3 tahun ke hadapan, bersandarkan kepada the existing route. Kedua adalah frekuensi atau kekerapan servis. Ketiga adalah kapasiti pengangkutan awam, dan keempat masa pergerakan dari satu perhentian ke perhentian yang lain. Keempat-empat elemen di atas perlulah diterjemahkan secara terperinci dan menyeluruh bagi menambat pengguna tegar di kalangan penghuni bandaraya, sekaligus memperkukuh keyakinan mereka akan keberkesanan tawaran langsung ini bagi pergerakan harian mereka di dalam bandaraya itu sendiri. Mudahnya, kita mahu mereka ini yakin akan keupayaan kemudahan yang disediakan. Saya ingin memuji dari usaha yang telah dilakukan antara agensi kerajaan negeri dan MIJB dengan memperkenalkan perkhidmatan shuttle bus secara percuma bagi warga bandaraya. Walau bagaimanapun, saya telah membuat tinjauan hampir 4 hari dan turut sama mengguna pakai perkhidmatan yang disediakan. Namun pada khidmat saya, ianya tidak begitu mendapat sambutan warga bandaraya kerana mereka juga tidak tahu akan keberadaan dan sering bercempera berkenaan perkhidmatan. Pemerhatian saya adalah kerana kurangnya penjenamaan tersebut dan kurangnya promosi yang radikal bagi bas dan perkhidmatan itu sendiri. Kita boleh mengambil contoh bagaimana penguasa di sebuah bandaraya di Tallinn, Estonia, mempromosi dan menjadikan perkhidmatan shuttle bus ini sebagai salah satu tarikan kepada masyarakat tempatan dengan penjenamaan besar dan kempen yang secara konsisten oleh penguasa bandaraya Tallinn. Selain pengangkutan awam, bandaraya Johor Bahru juga sewajarnya diberikan nafas baru dengan mewujudkan lebih banyak kawasan siar kaki maupun di lebih banyak ruang dan kawasan utama di bandaraya. Ruang berjalan kaki ini seharusnya kelihatan segar, dilimpahi cahaya pada waktu malam dan didekorasi dengan lebih banyak lanskap tumbuhan hijau yang menggambarkan citra menarik bagi penghuni bandaraya untuk memilih berjalan kaki sambil menikmati persekitaran bugar dan menarik. This is a quick win essentials that can be implemented within a short period of time, sir. MPJB juga boleh mewartakan kawasan tumpuan umum di tengah bandaraya, terutamanya sebagai kawasan yang bebas kenderaan sepenuhnya, yang bukan saja dapat mengurangkan kesesakan aliran trafik yang semakin membimbangkan, malah dapat mencapai salah satu objektif utama di dalam matlamat pembangunan makam. Yang berhormat Datuk Bandar dan hadirin sekalian, peribahasa Melayu ada menyebut yang lama dikelek, yang baharu didukung. Begitulah ungkapan bagi bandaraya Johor Bahru yang amat sinonim dengan keunikan seni sejarah dan warisan. Masakan tidak, Johor Bahru terkenal dengan pelbagai aktiviti perekonomian sejak berturun lamanya, sehingga ke hari ini menjadi tunjang dan tonggak kepada kemajuan negeri Johor Bahru. Keunikan sejarah inilah yang telah membawa kepada pelbagai pencapaian dan pengiktirafan besar ke atas bandaraya, sehingga terjalinnya hubungan intim yang istimewa dengan beberapa bandar besar yang tidak kurang hebat sejarah lampaunya, dengan menjadikan bandaraya Johor Bahru ini sebagai bandaraya kembar, iaitu bandaraya Istanbul di Turki, Jeddah di Arab Saudi, Shenzhen di China, Surabaya dan Tangerang di Indonesia, dan Kuching di Sarawak. Arakian itu, salah satu ciri unik yang boleh dibangkitkan di tengah bandaraya Johor Bahru ini adalah aktiviti perusahaan sosial atau social enterprise di kalangan aktivis masyarakat bandaraya ini sendiri. Kita mahu kehadiran berbondong-bondong pelancong dalam dan luar negara ke bandaraya ini merasai pengalaman unik dan berbeza dari bandar-bandar di Malaysia khususnya. Biarlah kunjungan mereka ini tidak hanya bersifat transit semata, malah kita mahu kunjungan mereka ini mendapat limpahan ekonomi dan mengutip harajan, yakni hasil khususnya kepada Majlis Bandaraya Johor Bahru.
Selaku ahli majlis yang diberikan kepercayaan oleh Datuk Bandar untuk zon bandar, saya sering mengunjungi dan melawat kawasan-kawasan tumpuan popular di kalangan masyarakat tempatan dan pelancong luar negara seperti pusat penjaja, lorong belakang Melbourne, Street of Harmony yang menempatkan pelbagai rumah ibadat cross religion, keindahan legaran Sungai Sigit yang baharu, Jalan Sungai Chat yang menempatkan pusat latihan gergasi bola sepak Asia Johor Darul Takzim, dan juga aktiviti perdagangan malam di Bazakan. Ini adalah antara tempat yang sering menjadi persinggahan wajib bila mana pengunjung luar khususnya bertandang ke Bandaraya Johor Bahru. Mengikut perangkaan statistik bagian perancang ekonomi negeri Johor pada tahun 2020, pengeluaran dalam negara kasar KDNK bagi negeri mencatatkan nilai 128 bilion ringgit, menyumbang kepada 7.7% KDNK negara. Johor Darul Takzim merupakan negeri ketiga menyumbang kepada KDNK negara, dan sektor perkhidmatan merupakan penyumbang utama. Saya ulang, sektor perkhidmatan merupakan penyumbang utama dengan catatan 66.2 bilion ringgit, iaitu 51.8% keseluruhan. Ini merupakan isyarat yang amat jelas bahawa sektor perkhidmatan ini merupakan denyut nadi kelangsungan Bandaraya Johor Bahru. Justru itu saya ingin menarik perhatian sidang mesyuarat bahawa salah satu aktiviti utama yang boleh diperkasakan adalah satunya perusahaan sosial seperti Bazar Karat di tengah bandaraya. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Datuk Bandar yang saya amat memahami masa dan senggangnya amat sibuk turut hadir bersama pengarah-pengarah yang dalam satu sesi walkabout sempena aktiviti penganjuran Festival Kopi Orama di Legaran Perwagang Broadway baru-baru ini. Yang mengujakan saya, aktiviti yang dikenderai penganjurannya oleh anak jati tempatan Johor Bahru ini adalah dari segi bilangan peserta dan pengunjung. Hampir setiap peniaga yang turut serta sempat saya bersapa dan bertanya khabar sepanjang tempoh hari penganjurannya. Peniaga-peniaga ini terdiri dari anak-anak muda yang kreatif dan datang dari seluruh pelosok negara seperti Pulau Pinang, Sarawak, Kuala Lumpur, Selangor, selain anak tempatan Johor Bahru. 3 hari perniagaan mereka menghasilkan perolehan yang amat lumayan, mencecah puluhan ribu ringgit jualannya, sehingga saya sendiri terpaksa merasai setiap perbezaan kopi yang dijual yang menyebabkan dekupan jantung saya berdegup laju dikarenakan kandungan kafein yang tinggi. Mujur saya tidak melakukan panggilan kecemasan kepada Dr. Aslinda untuk rawatan. Lebih meriah lagi, turut dihidangkan alunan pemuzik jalanan yang berkonsepkan retro tatkala pengunjung asyik berbelanja dan merakamkan detik-detik indah di kawasan tersebut untuk dimuatkan dalam laman sosial media. Saya sempat bersapa dan bertegur dengan pengunjung-pengunjung luar seperti dari Amerika Syarikat, Britain, Sweden, Singapura. Malahan ada pengunjung yang datang jauh dari benua Rusia dan yang menjadikan serakah saya lebih teruja. Mereka memuji dan kelihatan terperanjat dengan pengisian aktiviti seperti ini di persekitaran bandaraya yang pada hemat mereka, the city is very lively and vibrant. Inilah yang ingin saya nukilkan dan cadangkan kepada Majlis Bandaraya, agar kita bersama-sama dengan komuniti tempatan mendorong dan memberi galakan fizikal selaku penguasa kepada mereka untuk menghidupkan budaya seni pop dan dalam penganjuran aktiviti perusahaan sosial ini. Saya lihat tidak ada mustahilnya tengah Bandaraya Johor Bahru ini untuk menjadi seperti persis Park Place di Seattle, Amerika Syarikat, di Bukera di Barcelona, Borough Market di London, Jemaah Alfina di Marrakesh dan Grand Bazaar di Istanbul. Bolehlah nanti Datuk Bandar mengizinkan kami dan pengarah mengadakan lawatan ke tempat yang disebutkan sebagai lawatan kerana arah serius dalam mengaplikasikannya di Bandaraya Johor Bahru. Kita dapat lihat bagaimana aktiviti perusahaan seni dan budaya ini menjadi salah satu agenda terpenting dalam sebuah bandaraya.
Dan buktinya, baru-baru ini yang Berhormat Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul sendiri telah turun dan menyantuni golongan aktivis ini dalam penjenamaan dan pembangunan semula pawagam Rex lama di tengah bandaraya Kuala Lumpur yang kini menjadi tempat hiburan umum pelancong dalam dan luar negara dan menjadi lubuk emas kepada peniaga tempat. Bandaraya Johor Bahru tidak kurang hebatnya. Banyak lokasi-lokasi sejarah unik seperti Pawagam Capital, Pawagam Broadway dan beberapa lokasi sejarah lama yang boleh dibangunkan berasaskan community driven dengan penyelarasan dan dokongan MBJB sebagai penguasa kepada aktiviti-aktiviti seperti ini. Kepada pengarah pelesenan dan pengarah kemasyarakatan, saya bersedia bekerjasama dengan lebih intim bagi merealisasikan kelestarian pembangunan seni dan budaya ini dalam mengembleng perusahaan sosial di Bandaraya Johor Bahru. Yang Berhormat Datuk Bandar dan para pengarah sekalian, teknologi digital merupakan sebuah asas keperluan terpenting dalam pengurusan sesebuah organisasi Bandaraya Johor Bahru. Makanya adalah amat mustahak untuk mengadaptasikan pemodenan transformasi digital ini dilakukan dalam kadar segera dan menyeluruh bagi sebuah penguasa yang moden, bagi memperhebat kebolehupayaan daya saing dalam arus deras pengiktirafan budaya dan aktiviti di dalam bandaraya ini. Sudah tiba masanya, Datuk Bandar, MBJB mengambil pendekatan serius dan melakukan pembaharuan radikal dalam memenuhi keperluan mendesak bagi melaksanakan pemodenan pembangunan menyeluruh transformasi digital ini melibatkan semua jabatan dan dari punca kuasa sehingga the last mile of the city. Penerapan transaksi secara digital sepenuhnya ini perlu dipraktikkan bermula dari kolam di dalam Dewan Yang Mulia ini hinggalah ke peniaga jalanan dan masyarakat yang berurusan dengan ini. Saya berharap agar Chief Information Officer MBJB Encik Abdul Aziz bin Isni yang berpengalaman luas dan mempunyai kebolehan yang amat luar biasa ini mengambil serius dan menyegerakan pelaksanaan transformasi digital ini seiring era globalisasi yang semakin mendesak keperluan. Bahkan tepi jalan, kalau tidak diucapkan ruyung, manakah dapat satu. Sementara itu, di akhir ucapan saya di hari yang mulia ini, saya sekali lagi secara peribadi ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua barisan jemaah Majlis Bandaraya Johor Bahru dan Datuk Bandar yang telah betul-betul rumus mengorbankan masa, tenaga, emosi yang sangat luar biasa dalam mengendali kurus sebuah bandaraya yang amat dinamik dan mempunyai roh yang sangat luar biasa. Pendekatan preemptif MBJB dalam mengendalikan urus hal ehwal bencana ini telah mendapat ikutan luas masyarakat Malaysia dan Singapura. Syabas diucapkan kepada Puan Hajah TSU Senior Shima selaku pengarah kejuruteraan yang telah mengambil pendekatan berkehadapan menerangkan kepada media dan masyarakat berkenaan tanggungjawab dan ruang lingkup tindakan MBJB secara keseluruhannya berkenaan pengurusan bencana banjir dan membawa media turun melihat sendiri lokasi-lokasi panas dan kritikal. Walau bagaimanapun, dalam 2-3 hari ini kita dikejutkan dengan kenyataan beberapa pemimpin politik yang cuba mensensasikan dan mempolitikkan isu bencana alam banjir di kawasan bandaraya Johor Bahru. Tuduhan dulu dan tidak tepat seolah-olah ingin mengelirukan rakyat sekaligus juga menimbulkan kegusaran tanpa sebab kepada rakyat yang tujuannya hanya mereka sahaja yang tak benar. Ingin saya tegaskan di sini untuk direkodkan segala kenyataan yang dinyatakan oleh pemimpin politik itu benar. MBJB sedang dan akan melaksanakan solusi tindakan jangka masa pendek, sederhana dan panjang dalam menangani bencana alam banjir yang hadirnya juga di luar bidang konstitusi. MBJB sedang giat membuat penambahan park, pembinaan weir, pembersihan sungai dan seperti mana butiran yang telah dijelaskan secara jelasnya oleh Yang Berhormat Datuk Bandar pada hari ini dan seperti mana yang Datuk Bandar sarankan tadi,
diharapkan media memainkan peranan yang amat penting untuk menunjukkan isyarat maksud yang jelas kepada rakyat di bawah. Ini adalah usaha bersungguh dari pasukan MBJP bagi memastikan tindakan yang responsif kepada permasalahan mendadak yang tidak terjangkau. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Manda Menteri Besar Datuk Hafiz Ghazi dan Yang Berhormat Datuk Bandar yang dengan pantas turun sendiri melihat kawasan yang terkesan dan mendengar taklimat serta mencari dalam penyelesaian segera bagi bencana yang berlaku baru-baru ini untuk kepentingan rakyat. Bukan seperti setengah pemimpin politik yang menuding kata dan menuduh bicara seolah-olah merekalah yang menjadi jagoan rakyat. Malah yang lebih menghairankan, tidak pula kelihatan mana-mana pemimpin di kalangan yang bersuara sumbang itu turun ke padang melihat dan mencari sama jalan penyelesaian konstruktif, apatah lagi untuk penyelesaian untuk kepentingan rakyat. Saya dengan ini juga memohon agar MBJP bersama-sama menghulurkan dukungan fizikal dan moral kepada mangsa-mangsa dan kawasan-kawasan yang terlibat. Inilah pepatah Melayu ada menyebut seperti menangguk di air yang keruh bagi pemimpin-pemimpin yang disebutkan sebentar. Yang Berhormat Datuk Bandar dan hadirin sekalian, hasil mahsul kesemua intipati ucapan saya di atas dapatlah saya rangkumkan bahawa usaha dan islah transformasi pasukan perlu dijelmakan di semua peringkat di MBJP. Teamwork makes a dream work, dan kita semuanya perlu menyediakan diri dalam arus deras globalisasi. Think global but think local. Dan disanjung kah dijunjung bergeraknya era martabat bangsa. Biar suaka menggapai negara, tak rela cuba dirukun bukan. Semoga Allah terus berkati Johor. Allah peliharakan Sultan, kepada Allah berserah Zul Bandar. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Bandar, Dari Sang Majlis, Tuan Susah, Tuan Susah, ada